Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai memenuhi tugasan bagi subjek kajian hadis PPPH 2003, saya telah diarahkan untuk membuat satu video pembentangan secara individu bagi membahas kitab As-Sunnatu wa Makanatuha fi Tashri' al-Islami li Dr. Mustafa Asy-Syibai. Saya telah memilih halaman 69 hingga 71. Sebelum itu, suka saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Atika Najwa binti Abdul Majid, memegang nombor kad matrik A179918. Baiklah, di dalam video ini akan terkandung 3 bahagian. Yang pertama iaitu bahagian mukaddimah. Yang kedua ialah kandungan utama perbincangan di dalam kitab ini, dan yang ketiga ialah penutup. Baiklah, sebagai mukaddimah, Al-Quran dan hadis adalah merupakan dua sumber utama dan rujukan dalam sesuatu perkara yang meliputi pelbagai aspek. Umat Islam perlulah mengutamakan dalil-dalil nakli ini dan juga berfikir menggunakan akli dengan sebaiknya. Setiap yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis wajarlah dipatuhi. Dalam kitab yang akan saya kupaskan ini, yang berhalaman 69 hingga 71, di halaman ini dinyatakan dalil-dalil yang mewajibkan kaum muslimin mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, serta dalil untuk menjauhi segala larangan. Antara isi utama di dalam halaman ini ialah, adapun perintah dan dalil tersebut ialah, yang pertama, perintah untuk melaksanakan ajaran Rasul. Dalil ini boleh didapati di dalam surah Al-Hajj ayat 7. Dan kedua, perintah agar mentaati Rasulullah SAW yang disatukan dengan ketaatan kepada Allah, dinyatakan dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 132. Baiklah, yang ketiga iaitu anjuran agar kaum muslimin sentiasa menyambut suruhan Rasulullah SAW seperti mana dalilnya dalam surah Al-Anfal ayat 24. Yang keempat, peningkatan ketaatan seseorang kepada Rasulullah sebagaimana taatnya kepada Allah. Perkara ini boleh didapati di dalam surah An-Nisa ayat 80. Dan yang kelima, perintah taat kepada Rasulullah agar mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini boleh didapati di dalam surah Ali Imran ayat 31. Dan yang keenam, peringatan Allah kepada orang yang menyalahi perintah Rasul. Dalil ini boleh didapati di dalam surah An-Nur ayat 63. Seterusnya, yang ketujuh, peringatan Allah kepada orang yang menyalahi Rasul. Dalil ini boleh didapati di dalam surah Ali Imran ayat 32. Dan yang ke-8, larangan menyalahi hukum-hukum dan perintah Rasulullah SAW. Perkara ini boleh didapati di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Dan yang ke-9, gambaran manusia munafik kerana memalingkan diri dari keputusan Rasulullah dalam hal-hal yang diperselisihkan. Hal ini dapat dijumpai di dalam surah An-Nur ayat 47 hingga 48. Seterusnya, yang ke-10, dalil yang menggambarkan manusia yang beriman dalam surah An-Nur ayat 51. Dan yang terakhir, larangan meninggalkan majlis yang dihadiri Rasul tanpa izin baginda sebagai tanda iman. Hal ini disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 62. Ibnu Qayyim berkata sebagaimana berikut yang dicatatkan dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tanda manusia beriman, iaitu antaranya ialah tidak akan meninggalkan majlis yang dihadiri oleh Rasulullah kecuali dengan izin baginda. Oleh itu, setiap mukminin tidak akan mengikuti ucapan atau aliran ilmiah tertentu yang lain kecuali setelah mendapat keizinan Rasulullah, dan izin ini dapat diketahui dari ketentuan yang dibawa Rasul melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Maka oleh itu dapat dihuraikan di sini bahawa para sahabat selalu kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Baginda juga menafsirkan hukum-hukum Al-Quran dan menjelaskan segala kesulitan kepada para sahabat. Di mana jika para sahabat mengalami masalah ataupun kesulitan, maka baginda akan menafsirkan hukum-hukum berdasarkan Al-Quran dan sebagainya.
Para sahabat juga teguh berpegang kepada hukum yang ditetapkan oleh Nabi, sama ada berupa perintah atau larangan, dan mengikuti Nabi dalam segala hal seperti tingkah laku, ibadah, muamalah, kecuali dalam hal-hal khususiyah. Nabi SAW pernah marah ketika mengetahui bahawa sebahagian di antara sahabat tidak mengambil suri teladan atau contoh dengan amal perbuatan baginda, sebagaimana diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta yang bersumber dari Atha bin Yasar. Salah seorang sahabat mengutus isterinya untuk bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum mencium isteri di waktu berpuasa. Ummu Salamah memberitahu kepadanya bahawa Rasulullah SAW pernah mencium salah seorang isterinya sedangkan baginda berpuasa. Isteri sahabat itu kembali kepada suaminya dan memberitahu keterangan Ummu Salamah itu. Jawab suaminya, "Aku ini tidak seperti Rasulullah. Allah telah menghalalkan kepada Rasulnya apa-apa yang dia kehendaki." Dan ucapan ini sampai kepada Rasulullah dan baginda memberikan reaksi dengan nada keras dan berkata, "Aku manusia paling bertakwa kepada Allah dan yang paling mengetahui batas-batas hukumnya." Selain Imam Malik, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah berhalaman 404. Di mana ketika para sahabat tidak melaksanakan perintah Rasulullah untuk bercukur dan tahallul dari ihram semasa berlakunya perdamaian Hudaybiyah kerana keberatan, dengan nada keras baginda memerintahkan mereka untuk kembali, yakni kembali ke tempat asal. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan tahallul tersebut dan oleh sebab itu kemudian para sahabat segera mengikutinya. Sebagai penutup, sebagai seorang Muslim sejati, kita perlulah mengikut segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, dan berusaha untuk meninggalkan segala larangan yang telah ditegah. Di mana kita buat perkara kebaikan dan kita tinggalkan segala larangan yang boleh membawa kepada dosa dan maksiat. Selain itu, segala sunnah juga perlulah kita amalkan sebagai tanda kita mencintai Rasulullah SAW. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.